وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 4 baris yang ke-17 daripada atas. Muka surat 4 baris yang ke-17 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Lawannya lawan iradah al-karahiyah. Artinya erti al-karahiyah benci ia. Karahiyah dengan mana benci. Jadi dalam kitab Hidayatus Sibyan ni sifat wajib dengan bahasa Arab, sifat mustahil dengan bahasa Arab. Jadi sifat mustahil dengan bahasa Arab ni ambil molek lah. Kebanyakan kitab jawi-jawi yang lain, termasuk kitab Faridah ke, kitab Al-Misbahul Munir ke, sifat wajib macam biasalah dengan bahasa Arab. Tapi sifat mustahil dengan bahasa Melayu. Kitab Hidayatus Sibyan ni, sifat wajib dengan bahasa Arab, sifat mustahil dengan bahasa Arab. Bukan wajib tahu bahasa Arab, bukan. Tapi ambillah bahasa Arab ni, walaupun dulu kita sekolah Inggeris pun. Kan dulu sekolah Arab tak apalah. Gua ni mocik-mocik. Sekolah khairiyah. Sekolah khairiyah ke sekolah Sultan Leman? Dah bandar kan ya? Dua lah. Dah khairiyah, Sultan Leman. Khairiyah ke Sultan Leman? Ke Grema? Grema tu hak dah dulu periksa ngulang tau. Grema tu sekolah ngulang. Periksa tak lepas nak ngulang grema tau. Kan gitu. Di sekolah khairiyah, kalau Sultan Leman. Yalah walaupun kita sekolah putih pun habis tahulah hak bahasa Arab ni. Qudrah lawan dia ajzun, iradah lawan dia karahiyah, ilmu lawan dia jahlun, hayah lawan dia mautun. Ya bahasa Arab dah ke? Sidik lawannya kazib, amanah lawannya khianah, tabligh lawan dia kitman. Jadi hak lawan pun bahasa Arab ni karahiyah lawan kepada sifat iradah. Lawan kepada qiyamuhu binafsi, qiyamuhu bi ghairi. Itu lawan dia. Qiyamuhu binafsi sifat wajib. Sifat mustahil qiyamuhu bi ghairi. Sifat wajib mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Sifat mustahil mumasalatuhu ta'ala lil hawadis. Itu sifat mustahil. Sifat wajib mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan dengan makna tidak serupa Allah Ta'ala akan segala yang baru. Sifat mustahil mumasalatuhu ta'ala lil hawadis. Serupa Allah Ta'ala akan segala yang baru. Mumasalah tu lawan pada mukhalafah. Mukhalafah bersalahan dengan makna tidak serupa. Lawan dia mumasalah. Mumasalah tu serupa. Gimana? Ni kelas sekolah rendah je ni, Hidayatus Sibyan je ni. Hidayatus Sibyan pertunjuk bagi orang baru belajar. Tapi comel dah diberinya dengan bahasa Arab.
Artinya yakni dikehendaki dengan benci itu mengada sesuatu. Allah yang mengadakan. Itu lepas dah sifat kudrah. Sifat lepas dah wahdaniyah pada perbuatan. Allah yang mengadakan segala-gala perkara. Tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Mengada ni dengan tiada ditentu akan dia. Iaitu mengada Allah Ta'ala dengan tiada tu akan dia ni mustahil. Saya sebut berulang kali kan. Kita rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Mulai dengan ketentuan azali, barulah pergi kepada qadar, perbuatan Allah. Sebab ketentuan azali, perbuatan Allah sekarang. Ketentuan umpama pelan. Qada umpama pelang ketentuan. Qadar umpama pelaksanaan. Jadi pelang dengan pelaksanaan. Rukun iman yang keenam akan bicara pelang dahulu. Berbeza dengan susunan sifat 20. Susunan sifat 20 mulai dengan perbuatan Allah, qadar. Mulai dengan wahdaniyah pada perbuatan. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Allah mana? Allah yang bersifat-sifat kudrah. Sebab apa? Sebab hak zuhir. Hak zuhir, apa yang sedang berlaku sekarang lah. Qada azali itu ghaib. Malaikat pun tidak mengetahui. Yang mengetahui qada azali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat 20 dimulai dengan hak zuhir. Hak zuhir ni apa yang sedang berlaku ni? Ini apa yang sedang berlaku? Dimulai dengan qadar. Keesaan Allah pada perbuatan. Semua yang berlaku hanya Allah yang perbuat. Allah mana? Sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Mati molek dah. Allah yang menjadikan segala-gala. Allah yang mengadakan segala-gala. Allah menjadi, Allah mengada. Muwafaqah sebagaimana kehendak Allah pada azal. Baru lagi pada iradah. Allah kehendak sebagaimana muwafaqah ilmu. Barulah sifat yang ke-9, sifat ilmu. Ini kaedah sifat 20. Sebab dia pergi pada hak zahir dulu. Hak sedang berlaku ni. Yang berlaku ni siapa buat? Allah Ta'ala yang mengadakan, Allah Ta'ala yang menjadikan segala-gala tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Bergerak tubuh kita, Allah yang jadikan. Bergerak apa yang ada pada badan kita, Allah yang gerakkan. Bergerak habuk, kumang ke di pakaian kita, Allah yang gerakkan. Segala-gala berlaku, perbuatan Allah tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Allah perbuat, Allah menjadikan, Allah mengadakan sebagaimana kehendak Allah pada azal. Mustahil Allah mengadakan dengan tiada ditentu akan dia. Bukan Allah tentu, bukan Allah kehendak. Allah hanya mengetahui. Mustahil sama sekali. Sebagaimana hak Mu'tazilah berpegang, perkara jahat yang berlaku, kekufuran yang berlaku, perbuatan Allah. Kemaksiatan berlaku, perbuatan Allah. Berlakunya berjudi, minum arak, berzina, makan di bulan Ramadan, perkara maksiat, perbuatan Allah. Mu'tazilah. Tapi Allah tidak tentukan, Allah tidak kehendak pada azal. Allah hanya mengetahui. Dia lari situ. Jadi Mu'tazilah ni mengadakan sesuatu dengan tiada ditentu akan dia. Tapi kalau sesuatu tu yang baik, Mu'tazilah berpegang, Allah tentukan. Sesuatu jahat tu. Sesuatu ni terbenar perkara baik. Sesuatu ni terbenar perkara jahat. Jadi kalau sesuatu ni perkara baik, iman dan ta'ah, Allah yang mengadakan, Allah yang menjadikan, sebagaimana Allah kehendak pada azal. Sebagaimana Allah tentukan pada azal.
Adapun sesuatu perkara jahat, Allah mengadakan juga. Dengan tiada ditentu akan dia. Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui. Atau Mu'tazilah. Akidah yang sesat, akidah bid'ah. Akidah ni satu pandangan menyatakan kafir, iman tidak sah, kekal neraka selama-lamanya. Bukan renggang ni. Ni kata belajar ilmu tauhid nak selamat daripada kekal neraka. Ada. Belajar ilmu tauhid nak selamat dari kekal neraka yang 6 lapis. Neraka ada 7 lapisan. Hak lapisan atas saja yang tidak dikekalkan oleh Allah. Neraka Jahannam akan dikharapkan, diruntuhkan oleh Allah. 6 lapisan bawah tu dikekalkan oleh Allah. Jadi belajar tauhid nak selamat dari kekal neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah nak selamat daripada neraka Jahannam. Pergi kepada amal soleh. Pada ain tekoh comel, pada ain tasawuf comel, serta dengan amal selamat daripada neraka Jahannam. Belajar tauhid ni, alladzina amanu, selamat dari kekal neraka. Tak selamat dari neraka Jahannam. Dia beriman tetapi banyak dosa. Kan kita ngaji gitu kan? Orang yang beriman, banyak dosa, akan dimasukkan ke neraka Jahannam. Kita ngaji gitulah. Yang akhirnya dikeluarkan daripada neraka Jahannam. Mana apa ni? Tak kekal. Sebab tak kekal? Ada iman. Ada iman ni belajar tauhid ni. Untuk ada iman, selamat daripada kekal neraka. Nak selamat dari neraka Jahannam, pergi pada amal soleh. Selamat dari neraka Jahannam. Nak kira pula darajah syurga. Ada 4 darajah satu pandangan. Ada 7 darajah satu pandangan. Itu kepada wajib sunat, wajib sunat, wajib sunat itunya. Ada. Salah dalam bab tauhid pegangan ni, tak adalah kekal neraka selama-lamanya. Hak Mu'tazilah berpegang perkara jahat, kufur dan maksiat. Allah mengadakan, tapi Allah tidak tentukan pada azal, Allah hanya mengetahui. Satu pandangan kafir, iman tidak sah. Satu pandangan iman disah lah, tapi akidah yang berdosa besar. Yang sikit, tapi tak akan ke mana. Sebab apa? Sebab akidah yang berdosa besar, malaikat catat dosa besar akidah setiap saat. Berserta dengan dosa besar, tidak belajar fardhu tauhid, malaikat catat setiap saat. Semayang sah, tak ada pahala. Puasa sah, tak ada pahala. Zakat haji sah, tak ada pahala. Yang ada sepenuh-penuhnya dosa besar. Macam mana nak bertahan iman? Walaupun tak hukum kafir pun. Nak bertahan macam mana? Tak ada ni. Mu'tazilah berpegang perkara jahat. Allah mengadakan dengan tiada ditentu akan dia. Allah tidak menentukan. Allah hanya mengetahui. Lagi pada sifat yang ke-9 sahaja. Sifat ilmu. Pada sesuatu perkara yang jahat. Satu pandangan, kafir terus dah. Mana semai puasa pun tidak sah. Tapi pandangan yang muktamadnya, tidak dihukumkan kafir. Dia tidak dihukumkan kafir, semai puasa dia sah. Tapi berpahala ke tak? Berpahala macam mana? Akidah sesat. Berpahala macam mana? Jadi, hak adanya setiap saat, malaikat catat dosa besar, akidah salah. Yang kedua, malaikat catat dosa besar. Kenapa berakidah dengan akidah salah? Kerana tak belajar fardhu tauhid, dosa besar yang lain. Ada ni. Adanya dosa besar, macam dengan iman. Boleh tahan lagi iman. Terutama dekat nak mati. Tercabut iman, sama aja. Kekal neraka selama-lamanya. Wal'iyazabillah. Tapi akidah salah ni, dia wa amal sega molek. Sega molek dia wa amal. Ada makam dah dianya. Ustaz,
Ngajar bab tauhid itu memang saya banyak akidah salah. Bertaubat dengan Allah. Perbetulkan ngaji tauhid molek. Tapi akidah salah pun saya berzikir. Naik makam juga guru saya kata. Saya rasa macam rapat dah dengan Allah Ta'ala. Akidah awak salah ke awak kata? Ada makam. Dan guru saya kata, saya ada makam, sama mung dengan dia nya. Sama aja. Dan ni, patutnya dah tanya dah gitu, Allah akidah salah selama ni, guru kata ada makam ni, kena-kena, guru pun dah tipu di syaitan, murid pun dah tipu di syaitan. Tapi tak sedar juga. Dia rasa macam ada makam juga. Kata pelik sungguhlah. Tak ada. Dia rasa macam semayang dia Tuhan terima. Rasa macam puasa dia Tuhan terima. Baca Quran dia berpahala. Di Mekah dia berpahala. Itu semua tipu daya syaitan. Syaitan bersumpah dari hadapan Allah Ta'ala. La uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Syaitan akan mentazinkan, akan memperelokkan. Ada ni. Tazin mana syaitan? Kalau hok jahat, dia jadi macam tak jahat je. Faham tak ni? Kalau hok baik itu dia nampak macam dak comel je. Kan ada kan orang? Perasaan dia. Tengok ni contoh mudah, hok Zohir. Dia tengok orang pakai tudung rimah dia rasa. Dia tengok orang tak pakai tudung, mana? Free hair. Orang tak pakai tudung tu dia rasa macam comel je. Faham tak ni? Dia tengok orang pakai tudung ni, pakai tudung, udara tak masuk, kesihatan tak comel, contoh. Mari mana perasaan tu? Pakai tudung tu syariat. Kenapa rasa tak berkenan? Orang yang tak pakai tudung tu berdosa maksiat. Kenapa rasa comel? Atau tazin dia panggil. Ini azazil janji dah bersumpah di hadapan Allah. Dia akan ada ni. Orang hendak semayang. Dia rasa okey je tak semayang. Dia tengok orang semayang tu je rasa siangnya lah semayang. Betih je. Tengah-tengah sibuk. Kerana nak semayang. Nampak hidup susah macam dia juga. Pada ni. Kenapa perasaan seumpama tu? Itu tazin dia panggil. Syaitan akan hak baik rasa macam tak comel. Hak jahat rasa macam okey je. Pada ni. Orang belajar fardu ain ni dia rasa macam belajar tak habis-habis, dia budak pak tua. Yang dia tak belajar fardu ain tu rasa okey je. Mari mana tu? Dia tengok orang belajar fardu ain tu di rumah. Dia tak belajar fardu ain rasa macam taat solehah dia. Mari mana? Syaitan yang akan tazinkan. Maknanya akidah tak betul, tapi syaitan tazinkan, dia rasa macam semayang dia Tuhan terima. Dia rasa macam puasa dia Tuhan terima. Dia pergi Mekah haji umrah dia Tuhan terima. Ibadah sunat dia Tuhan terima. Rasa lega di hati. Belajar kemudian, akidah pun sesat. Macam mana rasa Tuhan terima? Syaitan lah tu. Syaitan akan tazinkan. Akan memperelokkan dalam keadaan jahil ilmu fakta tauhid. Akidah jelas salah kemudian. Tapi rasa, okey. Dan syaitan tidak akan menyesatkan sekalian. Wa la ughwiyannahum ajma'in. Dia akan sesatkan sekalian anak Adam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Malaikat hamba engkau daripada kalangan mereka yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala ni. Mukhlasin. Yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang disucikan oleh Allah. Allah buka jalan akidah. Allah sucikan akidah dia. Allah buka jalan pekah. Allah sucikan hak dalam bab pekah dia. Suci daripada hadah, najis bab kita nak semayang ni. Allah buka jalan, Allah sucikan hati dia dari sifat mazmumah. Hak ni lah yang akan selamat daripada
syaitan perhiasi dan syaitan nak sesak. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, yang disucikan oleh Allah. Yang paling besarnya apa? Akidah lah. Suratul Ikhlas, kesucian akidah nombor 1. Tapi kalau Allah tidak sucikan akidah dia, Allah tutup jalan dia kepada ilmu akidah, maka hak ni dia akan diperhiasi oleh syaitan dan akan disesatkan oleh syaitan. Makanan syaitan sahaja. Tapi dia rasa macam mana? Dia rasa selama okey, soleh, solehah, mati pejam rapat, mata dia kata. Tak takut dah, mati. Ya. Dia bak cerita bak iman, bak akidah ni. Balik kepada hak Nabi menyampaikan agama. Nabi selesai menyampaikan agama 13 tahun di Mekah. Puasa tak ada lagi, puasa di Madinah, zakat haji di Madinah. Semayang je lah. Difardukan pada malam Isra' dan Mi'raj. Penekanan Nabi adalah bab iman. Ni orang kafir Mekah tak boleh terima ni. Orang kafir Mekah tak boleh terima penekanan berkaitan dengan iman. 13 tahun Nabi menyampaikan agama. Orang Mekah tak boleh terima. Beberapa ratus orang saja orang Mekah yang beriman dengan Nabi SAW. Tak lepas 1000 pun. 13 tahun. Pada masa tu, permulaan Nabi menyampaikan agama, arak belum lagi diharamkan. Permulaannya. Banyak, belum lagi turun hukum-hukum syariat. Bukan kata Nabi diutus sebagai Rasul, permulaan dakwahnya diharamkan minum arak, diharamkan berjudi, diharamkan berzina, diwajibkan sembahyang, diwajibkan berpuasa. Tak ada. Pengharaman tu kemudian. Permulaannya seru kepada beriman. Seru kepada beriman. Tapi Allah Ta'ala tutup hati orang Mekah. Kekal tidak beriman dengan Nabi SAW. Bukan kata payah ikut Nabi ni, banyak benda wajib kena buat. Payah ikut Nabi ni, banyak orang diberi buat, Nabi haramkan. Tak lagi mula-mula. Tak. Penekanan bab iman. Orang kafir Mekah tak boleh terima. Berhijrah ke Madinah. Orang Madinah mengucap 2 kalimah syahadah dengan Nabi SAW. Tiba-tiba ada pula puak munafik. Puak munafik ni semayang belakang Nabi. Faham tak? Bukan dilawan Nabi, dah. Dia semayang belakang Nabi SAW. Dia masuk majlis ilmu Nabi SAW. Apa yang Nabi cerita dia dengar. Tapi Allah tutup hati dia. Tak mahu beriman juga. Tak mahu beriman juga. Semayang, mereka semayang. Ikut Nabi semayang. Tapi dia kalau di rumah, mereka tak semayang lah. Di rumah mereka tak semayang. Sebab tu Nabi cerita, nak bakar rumah orang yang tidak hadir berjemaah. Sebab apa Nabi cerita nak bakar rumah? Nabi tak bakar, Nabi cerita. Sebab, hak tak mari datang semayang tu orang munafik. Depan Nabi dia semayang. Tapi di rumah, mereka tak semayang. Ini hak ni surah Ma'un tu. Allazina hum yura'un. Ini ayat ni tu orang munafik. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un. Mana apa ni? Orang munafik ni dak semayang. Tu an salatihim sahun, dak semayang. Allazina hum yura'un. Depan Nabi, dia semayang lah. Dia menunjuk-nunjuk. Menzahirkan semayang. Tapi tak semayang kalau di rumah. Maknanya, semayang. Zahirnya. Tapi hati tak mau beriman juga. Ini dengan Nabi SAW ni. Payahnya tekan bab iman. Orang Mekah tu kenal Nabi. Kenal sehalus-halusnya. Orang Mekah ni.
keluarga Nabi SAW, kawan Nabi SAW, jiran Nabi SAW. Nak apa lagi dengan Nabi? Segala-gala ada. Mukjizat dah. Hak di batang tubuh Nabi tu. Apa lagi dia nak? Tak ada benda dah. Sempurna segala-gala. Tak ada. Sempurna segala-gala. Kalau boleh kepada orang Nasara, semua Nabi pun tak tahu dah. Sempurna segala-gala. Dah, Tuhan tutup hati. Iman dia tak buka. Itu hakiki dia. Walaupun yang menyampaikan agama seafdal, selebih-lebih makhluk Allah Subhanahu wa taala. Siapa di Madinah pula dengan mukjizat dengan apa semua, timbul pula orang munafik. Tak ambuh terima bab iman. Walaupun masuk majlis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, samalah macam kita sekarang. Semayang rajin, puasa rajin. Dia bukan menyembunyikan kekufuran. Dia tak sedar pun dia beriman ataupun kufur. Sebab apa? Tak ambuh belajar. Orang munafik ni sebagainya berilmu. Orang munafik sebagainya berilmu, sebagainya memang jahil. Orang munafik sebagainya berilmu. Mana dia masuk majlis ilmu Nabi SAW, berilmu. Tapi hati mereka tidak dibuka oleh Allah. Mereka kekal kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka tahu. Adapun kita ni bukan munafik sebenarnya. Tapi jahil, tak mau belajar. Hak munafik ni dia tahu dah. Iman akidahnya macam mana? Dia tolak juga. Dia menyembunyikan kekufuran. Orang kafir Mekah, Nabi cerita bab iman, mereka tolak terang-terang. Orang munafik di Madinah, Nabi cerita bab iman, mereka tolak diam-diam dalam hati. Zahir, mereka ikut Nabi semayang pun semua. Tapi mereka memang tolak, tak mahu beriman. Hak timbul sekarang ni, hak munafik tu munafik lah. Hak timbul sekarang ni, tak mahu belajar. Tak mahu belajar. Bak iman, tak mahu belajar. Tak mahu belajar sungguh ni. Bukan. Kalau kata dengan pekoh tu dok seberat ni. Orang nak belajar ni, tauhid dengan pekoh. Tauhid lah ramai orang tambuh. Pekoh, orang tambuh tu tambuh lah. Tapi dok seramai orang tambuh tauhid. Kita cerita ni bukan cerita orang main bang ni. Cerita orang masjid dah. Orang masjid dah. Orang jom alim waktu dah. Kalau pekoh tu, memang ada orang tambuh. Tapi paling ramai tambuh tauhid. Tauhid paling ramai tambuh. Ada ni. Lepas tu macam mana dengan iman akidah betul ke tak? Nak cerita payahnya. Sebab agama, dagang, kembali dagang. Jadi agama dagang pada masa di Mekah tu, tak terima bab iman akidah yang dia datang oleh Nabi SAW. Apabila agama akhir zaman kembali dagang, bab iman, bab akidah juga. Payah nak diterima. Bahkan di setengah-setengah tempat, nak cari kuliah tauhid agak sukar. Boleh jadi gitu akhir zaman ni. Kadang-kadang fadha'in pekot tasawuf, payah juga kadang-kadang. Tapi tidaklah sepayah nak cari kelas tauhid. Ni kalau kita cerita lebih luas. Orang cerita belaka, orang lumang belaka. Pekoh, payah juga ustaz nak cari. Tapi boleh cari lagi lah. Pekoh tasawuf. Oh, kalau tauhid dia kata, Allah susahnya nak cari. Dah di masjid tu kuliah tak ada ke? Kuliah 30 malam. 3 penceramah. 30 penceramah. Orang hebat-hebat belaka. Dah ada tak malam tauhid? Tak ada. Satu tempat tu ada paridah. Oh, baguslah paridah. Sekali sebulan. Allah, munawam dia faedah. Sekali sebulan. Apa benda gitu? Paridah sekali sebulan. Allah kata.
Kenapa kamu tak minta ustaz tu mingguan? Dan kalau ustaz tu baca faridah sekali sebulan, berilah ke dia tiap-tiap minggu. Ada hak dia kata ustaz tu tak ada nak kerja dah. Tempat lain banyak dia kena pergi. Satu alasan. Ada satu alasan tu, dah. Keputusan pihak masjid tidak akan buat kelas mingguan. Sebab kita nak ubah selera. Biar 30 malam, 30 penceramah, pengajian yang berbeza. Barulah orang tak jadi puas. Ni kalau kuliah mingguan, orang puas. Semua sekali dia. Semua sekali dia. Semua sekali dia. Jadi tidak ada pelbagai dia panggil. Mana ustaz tu boleh ada masa lagi. Pihak masjid tambah. Nak sekali sebulan dia. Tambah. Mingguan tambah. Dia kata keputusan masjid dah begitu. Ada ni. Agama dagang pada masa di Mekah. Bak iman, bak akidah lah kau kapi Mekah tolak. Bak iman, bak akidah kau kapi Mekah tolak. Bukan ada perintah-perintah agama, bukan. Ikut Nabi SAW payah semayang 5 kali sehari. Ikut Nabi SAW payah. Bulan Ramadan kena puasa sebulan. Lapar kitanya. Bukan tu tak ada lagi tu. Tak ada lagi. Dia sebut tadi, arak tu sendiri pun diharamkan kemudian secara berperingkat. Makna bukan kata mari Nabi sekat lalu dah. Oh, kapi Mekah ni arak. Haram. Hari pertama Nabi menyampaikan dakwah, diharamkan arak. Orang Mekah pun arak minuman dia. Tiba-tiba diharam lalu dah. Dah. Tak ada. Apa yang Nabi bawa? Bawa bab iman. Ni. Pada masa Islam tu datang, dah kena dagang. Ni sekarang kita dagang ni. Kembali dagang. Saya udah ghariba akan kembali dagang. Masa sekarang lah. Macam mana? Satu kata, bahagian masing-masing. Begitu je. Mana kalau kita fikir kau akal, kamu rajin buat ibadat. Lebih daripada orang lain dah kamu ni. Semai sunat, rajin puasa sunat, rajin baca Quran, berilmu pula, rajin pula baca, bukan baca sendiri, baca dengan belajar. Anda ni rajin dah amal sunatnya, rajin berzikir, rajin berselawat. Betul akidah molek. Lambuh. Payah tu kerana kita jahil sangat. Jadi payah. Belajar. Tu. Hak Mazali sebut nanti bab ilmu atas rentahan Allah Ta'ala. Ada yang Tuhan beri ilmu dalam masa yang singkat. Ada yang Tuhan beri ilmu dalam masa yang berulang alik 70 tahun. Buat bandingan. Semuanya bawah rentahan Allah. Nanti dalam kitab Minhajul Abidin, hak kita baca di akabah yang pertama. Lambat lagi dalam tu lah. Ada yang Tuhan beri ilmu dalam masa yang singkat. Ada yang Tuhan beri ilmu dalam masa yang 70 tahun ulang alik. Semua dah rentahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Mazali mulai dengan ramai orang yang berpaling dari ilmu, maka sesat lalu dah. Neraka orang ni. Tak belajar ufadha'in tauhid fiqh tasawuf, neraka. Oh, boleh menerakakan orang. Dah. Macam ginilah. Orang tak semayang, mana tempat dia? Neraka. Oh, pandai sebut neraka. Neraka Allah Ta'ala kan? Pandai-pandai. Tak, memang Quran yang sebut gitu. Orang tak puasa, macam mana? Neraka lah, tak puasa. Orang berjudi, minum arak, berzina. Kalau tidak bertaubat, mana tempat dia? Neraka lah. Itu kerja Allah Ta'ala. Kita hanya menyampaikan apa yang disebut dalam Quran dan hadis tu je. Berpaling dari ilmu, sesat. Orang sesat ni, neraka. Orang yang rajin buat amal ni, memang dia tak mahu neraka. Tapi kan budak belajar molek fadha'in tauhid fiqh tasawuf. Terutama sekali, fadha'in tauhid. Saya tekan tauhid ni belas tahun dah. Dekat-dekat 20 tahun dah. Jumpa macam-macam. Orang buat musuh kenapa? Kerana ilmu tauhid. Orang buat musuh jumpa dak jabat tangan. Jumpa dia jabat tangan. Duduk sebelah-sebelah. Dia jabat tangan orang sebelah, saya duduk sebelah, saya jabat tangan.
Tak jabat tangan. Sebab apa? Habis orang neraka. Dia kata, kenapa pula habis orang neraka? Dah cerita bab akidah salah neraka. Memang akidah salah neraka. Kenapa habis orang masuk nerakanya? Orang gitu belaka, dia kata. Kawan-kawan dia tanya belaka dah. Memang akidah tak betul. Kalau ikut ustaz orang tu neraka habis kita ni. Kalau akidah salah neraka, sungguhlah. Bertaubatlah dengan Allah Ta'ala. Bukan nak bersyukur. Tahu akidah salah bertaubat. Buat musuh. Dia kata neraka. Neraka kalau mati dengan akidah salah. Kalau bertaubat dengan Allah, Allah Ta'ala Maha Pengampun, tak ada lah neraka tu. Kau mana? Macam mati dengan dok semayang tu lah. Neraka lah siapa ke mati dok semayang. Lepas tu, bertaubat lah. Belajar molek, semayang molek. Qadha balik hak semayang pada masa dahulu. Tuhan ampuni dosa, tak ada lah neraka. Mana? Neraka habis dia kata orang ni. Ki ilmu tauhid. Walah ilmu tauhid ni tak ada orang tahu. Pegang itu, pegang tak ada orang tahu. Kalau bab semayang, dok semayang. Semayang, dok semayang. Tahu boleh tahu lah dah. Dia dok semayang langsung. Kau tahu. Orang akidah salah ni, mana kau tahu? Jangan duk cerita lah. Bertaubat dengan Allah. Dia kata kawan-kawan dia sama je. Sama je guru dia. Guru tak belajar fadha'il tauhid. Akhirnya kata, orang tersebut tadi bab perkara jahat tadi. Perkara jahat tadi tu. Bukan kata Mu'tazilah. Mu'tazilah ingat baik. Perkara jahat Mu'tazilah ni Allah mengadakan kudrah. Tapi Allah tidak menentukan, tidak ada iradah. Hak sekarang ni perkara jahat Allah tidak mengadakan, Allah tidak menentukan. Hak ni berat ada Mu'tazilah lagi ni. Lama mana orang kita berpegang perkara jahat, bukan qada dan bukan qadar. Mu'tazilah ingat baik, Mu'tazilah perkara jahat bukan qada Allah tapi qadar Allah yang mengadakan. Itu Mu'tazilah. Dia tolak qada, dia tak tolak qadar. Orang sekarang ni tak ni. Qada pun ditolak, qadar pun ditolak. Ini dua pegangan yang berasingan, yang sesat yang berasingan. Hak Mu'tazilahnya disesat satu je. Sesat pada qada Allah. Allah tidak menentukan. Tapi qadar, perbuatan Allah, Allah yang mengadakan. Situ comel. Qadar. Qada mereka sesat. Hak sekarang ni timbul, qada pun sesat, qadar pun sesat. Ada. Perkara jahat Allah tidak menentukan. Allah tidak mengqadakkan. Hak tadi. Satu pandang kata, kafir, kekal neraka. Satu pandang kata, dosa besar. Akidah yang bid'ah, dosa besar. Sampai masa berlaku, mengadakan. Bukan Allah yang mengadakan pula dah. Bukan Allah yang mengadakan perkara jahat. Dan berlaku perkara jahat tu bagaimana? Mari dia perbuatan hamba sendiri. Perbuatan hamba macam mana? Perbuatan hamba lah sebab Allah letak dah kudrah tenaga pada tubuh hamba. Maka dengan tenaga kudrah yang Tuhan jadikan pada tubuh hamba tu yang mengadakan perkara jahat. Itu Mu'tazilah Qadariyah. Itu sesat lain pula. Hamba mengadakan sendirilah perbuatan jahat hamba tu. Tak berkait dengan kudrah yang Allah jadikan di hamba. Itu kafir ijma' ulama'. Itu kafir ijma' ulama'. Tak ada khilaf. Itu kekal neraka selama-lamanya. Cuba kita cerita renung balik. Nak cerita bab itu usaha macam mana? Hanya perkara jahat qada memang rukun iman yang keenam sebut gitu dah. Rukun iman keenam sebut gitu dah. Baik jahat qada. Baik jahat qada. Bukan itu hak rukun iman sebut. Jelas tu kan? Baik jahat, qada. Baik jahat daripada Allah Ta'ala. Mana apa ni? Buih mulut daripada budak lagi ngapa? Dia kata agama kembali dagang, bab iman, bab akidah. Tak ada ni. Jadi gini duk mulut dia cakap baik jahat daripada Allah. Baik jahat qada. Untung baik, untung jahat qada. Dan untung jahat apa dia? Qada.
Semudah tu, seterang tu. Tak terang lagi. Tak nyata lagi hak tajuk rukun iman yang ke-6. Tak terang, tak nyata. Ni apabila Allah Taala tutup. Ni kata fitnah akhir zaman, fitnah iman, fitnah akidah. Bila Islam kembali dagang, kembali macam dia di Mekah. Bak iman, bak akidah, tak ada. Ada ni. Walaupun sejelas-jelas, seterang-terang kita duk sebut hak rukun iman yang ke-6. Ramai mana ni orang semayang bang duk tinggal, hak ni, hak bak ni tak lepas. Macam mana lagi bak ikhtiar usaha pula? Nak selamat daripada Qadariyah, nak selamat dari Jabariyah, hak tu lagi perici kok lain. Tu perici kok lain. Bayangkan dengan seterang-terang, sejelas-jelas rukun iman ke-6, baik jahat qada qadar, hanya dia terkeliru dengan penceramah kata yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri. Tu penceramah kata tu yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri tu. Jadi digitu hak tu adab percakapan, bukan rukun iman yang ke-6. Ada penceramah kata yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri. Inilah rukun iman yang ke-6. Ada penceramah kata gitu? Pernah jumpa tak? Yang baik daripada Allah, yang buruk kelemahan saya sendiri, dan inilah rukun iman yang ke-6. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Tapi dia boleh pergi sesat di situ. Akhirnya rukun iman yang ke-6, bila ingat? Tak tahu bila ingat. Sedar-sedar ingat dah. Ke kalau mendengar baru tahu rukun iman ke-6? Nak ceritanya rukun iman ke-6 ni, kita tahu sebut. Bila kita tahu sebut? Tak tahu bila. Mana apa? Sedar-sedar kita dah tahu dah. Tahu sebut sejelas-jelasnya, baik jahat daripada Allah, baik jahat qada qadar, sejelas-jelasnya. Tengok. Agama kembali dagang. Ni. Hak salah pegangan bab perkara jahat ni. Hak tahu belajar lah. Hak tadi. Kuliah maghrib 30 malam, 30 penceramah. Tak pernah lari daripada majlis ilmu. Tapi tidak pernah ditekan pun bab iman, bab akidah. Lama duduk masjid dengar, baru tahu kemudian, salah pegangan perkara jahat, duk pegang sama keni, bukan qada qadar. Yang saya jumpa mereka yang berpegang akidah salah ni, orang belajar lama-lama, bukan belajar sekejap-sekejap, baru belajar lama-lama dah. Orang kenal dia tu kelek kitab daripada muda lagi. Kelek kitab mana orang baik dengar, baik belajar. Tiba-tiba perkara jahat bukan qada qadar. Kejut dengar. Saya biasa ceritakan. Kih ninglah, kih perkara jahat nilah. Saya mula tekan ilmu tauhid. Mula saya mengajar dulu, saya ikut kepada permintaan. Orang tempat tu minta apa? Biasa minta pekoh. Orang biasa minta pekoh. Betul semayang lah. Baguslah tu fardu ain tiang agama. Saya ikut je lah. Baca kitab pekoh. Masa tu baca kitab Pati Musolli. Bukan Muniatul Musolli lagi. Pati Musolli. Satu tempat tu Muniatul Musolli. Satu tempat tu nak wilayah Pati Musolli. Dia orang nak bak semayang. Dalam mengajar ni lah. Di pondok tak lepas. Walaupun mengajar pekoh sekalipun, ditukar tajuk, gi sentuh bak tauhid, tak sedap pelik . Orang ngaji pondok, molek-molek duk ngajar pekoh, tiba-tiba tukar. Mana pula masuk tajuk tauhid ni? Tak sedap pelik kan? Duduk mengajar tasawuf, comel-comel duk cerita bab tasawuf. Tadi tasawuf ni apa pula? Masuk lekong. Mana lekong? Dia panggil lekong ada. Lekong masuk tauhid. Ada lekong ni. Dia panggil apa lekong? Pada lekong, kita faham lah lekong ni, tapi apa makna lekong? Tahu tapi nak sebut tak pandai. Ngajar tasawuf comel-comel, tiba-tiba lekong kita tauhid. Tak lagi tu kalau kau pondok. Saya sentuh bab tauhid,
bab perkara jahat. Tanya selalu, ustaz tanya. Jahat. Tuhan juga ke? Dia tanya. Sebab apa dia paling tanya? Sebab dia paling lama belajar. Dia paling lama belajar. Memang dia berakhir belajar kelek kita. Dia berakhir belajar. Daripada muda dia berakhir belajar. Mana dia berakhir belajar masa dia tak kahwin lagi. Dia berakhir belajar. Ustaz jahat. Kau tak mai Tuhan juga ke? Ji, cuba Haji sebut rukun iman. Dia pun sebutlah. Yang pertama, yang kedua sampai yang keenam. Untung baik, untung jahat daripada Allah Ta'ala. Untung jahat tu apa, Ji? Untung jahat tu apa? Daripada Allah Ta'ala ni. Untung jahat tu, kupu maksiat tak untung jahat. Untung ni bukan untung rugi. Mana untung ni ketentuan lah. Kalau kita bahasa dia sebut untung baik, ketentuan baik. Untung jahat, tentuan jahat. Kata kita jadi kita ni baca belajar bab semayang, bab rukun iman tak lepas sifat 20 gini ni. Apalah tukar balik kepada pati paridah. Mula-mula dulu. Baca pati paridah, baca pati musolli. Akhir ustaz pati musolli tinggal, fokus pati paridah. Takut dah buat tauhid. Kata tak boleh kata. Bab semayang kena belajar. Yang agama kena kemah molek. Siapa suruh tinggal bab pekoh? Takut dah. Sebab apa? Bab tauhid tak lepas. Belajar belah-belah tahun dah. Ada ni. Ini akhir zaman. Daripada situlah. Kalau nak ambil kitab pekoh, ambil kitab pekoh, tauhid ada depan. Kitab wisyah, tauhid ada depan. Kitab ada tersibian, tauhid ada depan. Gitu saya ambil. Nak baca kitab pekoh, kena ambil kitab pekoh, ada tauhid di hadapan. Ni ulama Jawi kita, ulama Melayu kita. Kitab pekoh mulai-mulai ada, dia ambil pun tauhid depan. Ni. Kitab Jawi, ulama Melayu kita hipung. Kitab pekoh wisyah. Kitab pekoh, bab taharah, bab semayang. Dah. Tauhid di hadapan. Sampailah sekarang. Bukan kata, orang mengajar ni buat musuh satu hal lah. Orang sama-sama belajar pun akan jadi berkelahi. Bila penekanan sebelajar ilmu tauhid. Sebab apa? Dengar sekali, tak masuk. Bukan tak masuk, tak boleh terima. Yelah kadang-kadang ilmu tauhid ni kena tinggi, patut kifayah. Orang baru dengar, payahlah. Tapi dah. Bukan patut kifayah. Tak faham, tak masuk tu, bukan makna dia tak reti. Dia tak boleh nak terima. Hak jahat sembah berhala tu qada. Hak jahat ni perkara maksiat qada. Lepas tu masuk neraka. Lepas tu nanya ke dia. Zalim tu hang bagi tu ke dia. Dah, dia sembah berhala qada. Macam kapi Mekah. Kekal kapi sampai ke mati. Abu Talib kekal kapi sampai ke mati. Kekal neraka selama-lamanya. Qada. Lepas tu siang lah. Nanya buat gitu. Ni. Pada ni. Walaupun terang-terang rukun yang kenal baik, jahat, qada. Orang mengajar. Orang nak sebo tapi pernah faham boleh. Baik, jahat, syurga, neraka, qada azali yang mustahil berubah sama sekali. Bahagian masing-masing. Ada ni. Nasihat ajak akhirnya jadi berkelahi. Tak sedekah lah. Bahagian masing-masing. Cuma kita syariatnya, kita cuba dakwah, ajak, share, gitu je lah. Orang mengajar pun setakat baca kitab je lah. Orang larilah. Gitu je lah bahagian dia. Lari nak ke mana? Balik ke rumah. Masyar nanti Tuhan akan tunjuk. Akidah salah. Orang mengajar, kamu lari balik. Bahagian dia. Bahagian masing-masing. Sebab tu kata, hak mudah. Hak payah. Hak duduk di tempat dah. Duduk di tempat dah. Itu bahagian masing-masing. Duduk dalam pondok dah. Tak belajar.
Tak ada ke duduk pondok tak belajar? Ada lah. Lepas tu kenapa duduk pondok? Kenapa Tugu tak buang pondok? Tugu buang pun. Lari, naik tak rumah Tugu. Anak dia. Nak buang macam mana? Anak dia. Nak buang? Buang lah. Balik rumah kamu. Dia pun balik rumah. Naik rumah Tugu. Anak dia. Pening kita dengar dah. Buang patut naik rumah Tugu. Anak dia. Kata kan ni? Tugu ngajak. Dia perangai. Dia lari. Dia bawa kawan-kawan dia. Kalau kawan ikut dia, kena buang pondok. Dia tak nak buang sebab dia naik atas rumah. Gitu lah. Bila ayah tak ada, Allah nyesalnya masa baba ada tak belajar. Bahagian dia. Tak. Gitu ya. Duduk pondok dah tu. Tak mahu. Orang duduk kawasan pondok, tak menitah pun. Tak pernah mari pun. Adakah dia tak berkenan dengan pondok? Dia ada sumbangan pondok. Duit disumbang. Tenaga disumbang. Sebut je kata royong. Penuh orang kawasan pondok. Mari tolong. Tapi kuliah. Takkan masuk. Dia boleh keping pula orang lain. Kampung kami ada Tugu Aling. Marilah belajar. Dah kamu pergi ke tak? Tak. Dia tak pergi. Mungkinlah dia pergi sekali. Dia dengar Tugu mengajar dia tak faham. Lepas tu dia pun pakai tak pergi. Walau di tempat tu tak ada kuliah pun. Saya ingat ke almarhum Tugu saya. Almarhum Abang Najuni Kerandang. Sengaja buku tak jauhi lepas maghrib. Sengaja buku tak jauhi lepas maghrib. Di 5 malam. 2 malam Pati Paridah. 2 malam Pati Musalli. 1 malam Hidayatus Salikin. Habis Pati Paridah Tugu tukar Faridatul Far'i. Habis Pati Musalli Tugu tukar pada kitab Munyatul Musalli. 5 malam ni kita jauhi. Lepas isyak tu kita arak. 2-3 kitab kita arak. Pagi pas petang tu kita arak lah. Tunggu sengaja buku tak di berapa maghrib. Supaya kapuk mari tupang belajar. Tak masuk. Hak mari belajar tu. Hak orang duduk 10 km daripada pondok. 15 km daripada pondok. Tu hak mari belajar. Ada ni. 10-15 km daripada pondok. Hak mari belajar. Hak kawasan tu. Tak. Adakah di masjid, surau, kampung, kawasan pondok ada kuliah? Tak ada. Kalau kita keluar waktu maghrib tu. Tengah mengajar kita keluar. Orang masjid di luar pondok tu, duduk bersembang je di kaki 5 pondok. Tak mari dah sudah pondok. Tak masuk. Ada ni. Bukan mereka memusuhi pondok. Tu kan dia. Mereka sumbang pondok dengan duit, dengan tenaga. Tapi tak buka hati nak belajar. Pondok mana-mana pun sama. Pondok mana-mana pun sama. Kalau kata pondok tak ada masjid Jumaat. Orang kampung hanya masuk sekali seminggu saja untuk sembahyang Jumaat. Apa hak tu ngajar pondok tu? Dia tak pernah ambil tahu. Dia hanya masuk sekali seminggu untuk sembahyang Jumaat. Pondok saya pondok Tugu Kandang tu dia tak ada. Dia bukan masjid Jumaat, dia masjid tak Jumaat. Mana Jumaat kena keluar kampung lah. Ada masjid pondok, masjid Jumaat. Orang kampung penuh mari Jumaat. Tapi orang belajar apa? Dah. Hak mari belajar pondok nu seberang laut. Sabah, Sarawak. Hak mari ngaji pondok. Hak kawasan tu. Tahu tu bahagian masing-masing. Orang duduk dalam masjid dah. Duduk masjid betul-betul dah. Bertugas dalam masjid. Tok Imam, Tok Bilal. Dia nak. Tak ada kitab. Dah. Lepas tu duduk bilik apa? Baca Quran ada. Main komputer ada. Tubik luar pergi minum air kedai pun ada. Macam-macam perangai. Tok Imam, Tok Bilal. Saya mengajar kata riti dah. Berhadapan dengan puluhan Tok Imam, Tok Bilal dah. Ada Tok Imam, Tok Bilal yang akan ambil kitab, menadah kitab. Ada. Bukan tak ada. Ada yang Tok Imam, Tok Bilal ni bukan malam bertugas pun dia mari. Kerana dia nak ikut kuliah. Tapi ada sebahagiannya, dah. Dia masuk dalam bilik dia. Dia baca Quran. Dia main komputer. Lepas tu, keluar pergi luar. Nak tunggu, nak bertugas. Solat berjemaah isyak pula. Tak tambah. Tak ada ambil. Tak nak tambah ambil. Walaupun ilmu tu bicara apa tu? Bicara fardu ain. Tambah. Itu bahagian masing-masing. Macam pelik lah. Lepas tu kata, kalau kita Tuhan buka hati mudah. La haula wa la quwata illa billah. Kembalikan kepada Allah. Perbanyakkan kesyukuran kepada Allah. Nak riak, nak ujub, nak takabur. Siapa kita?
Nak riak, nak tunjuk takabur. Siapa kita? Alhamdulillah. Lepas sikit-sikit lah bahagian kita. Dah bahagian mereka bertanggungjawab kita. Anak-anak kita. Kita mengharapkan kurniaan Allah, rahmat Allah, keampunan Allah ni bulan Ramadan ni. Tapi buat jalan molek lah. Buat jalan molek. Atur jalan molek. Lepas tu mengharapkan rahmat, keampunan daripada Allah. Sebab kita nak mengharap ni jalan kena betul. Lepas tu nanti dari Takmir Haji Abidin, khauf dan raja akabah yang kelima. Nak mengharap dia kena apabila betul bagimu jalan. Akidah kena betul, semayang kena betul, hati kena betul, boleh mengharap akan rahmat keampunan Allah. Kalau akidah tahu ke mana hala, semayang pun tapi ilmu, mengharap itu angan-angan kosong, bukan mengharap. Dan kita sangat takut sebab apa? Akan dihisap satu-satu daripada masyarakat. Tak apalah dosa kita dengan Allah, Allah ampuni. Akidah salah bertaubat, Allah ampuni. Riak, ujub, takabur, dosa besar, bertaubat, Allah ampuni. Macam dosa dengan Adam. Daripada kita mau balik tu, banyak mana dah kita mengumpat pada orang. Semua tu akan berhadapan di mahsyar. Akan berhadapan di mahsyar belaka. Ada ni. Mana kita takut dan kita mengharap. Mana kita nak jadi riak, ujub, takabur. Riak, ujub, takabur boleh. Selepas meniti tiang-tiang sirak lepas, boleh nak takabur pun. Tapi tak ada lah pula situnya. Kalau kita ni termasuk di kalangan orang yang wajib syurga, yang Nabi cerita dah. Tak apalah. Dan kita ke mana? Tak tahu pun lagi. Tapi kita mengharap. Jalan betul molek, belajar molek. Kita mengharap akan rahmat keampunan Allah. Kena ada harap tu. Jangan takut semata-mata. Takut semata-mata. Jadi patoriok lah kitanya. Putus asa lah. Jadi pondang kita. Pondang lah. Warna. Tak bang dah. Lepas tu, pondang. Orang pondang gitunya. Maknanya jangan takut sangat. Kena sekalikan dengan mengharap. Tapi jalan kena molek. Cuma nak ceritanya, apa yang ada pada kita kebaikan ni, la haula wa la quwata illa billah. Kena perbanyakkan kesyukuran. Belajar molek patut tauhid fiqh tasawuf, jaga molek iman, jaga amal molek. Lepas tu orang yang bertanggungjawab kita kena usahakan sungguh-sungguh. Lepas tu orang sekitar tu kita kena syariat, suruh makruf cegah munkar, suruh belajar fardu ain. Tapi jangan duk keras lah. Sebab apa? Bukan kerja kita pun dinak ke tambuh. Tak bukan kerja kita pun. Tu kita nak ajak orang belajar. Orang mengajar pun sama. Orang nak terima, orang nak lari, orang bukan hak kita tu. Itu semua qada qadar belaka. Ada ni. Tapi kena ambil pengajaran molek. Agama kembali dagang, balik semula. Pada masa agama dagang di Mekah, apa nak bawa yang kafir Mekah tak boleh terima? Bab iman, bab akidah, bab percaya pada perkara-perkara gaib. Tu orang kafir Mekah tak boleh terima. Pada ni. Sama juga dengan akhir zaman. Masjid comel sekalipun, kuliah banyak sekalipun, tengok molek. Ada tak pengajian ilmu tauhid? Kemah tak ilmu tauhid? Tekan ilmu tauhid, buat tazkirah, teropong, tak tiapa pun. Time makan kemudian tu hak bersungguh makan. Habis AJK masjid pergi makan. Sekat seorang pun tak setuh. Macam mana tauhid tadi, kita nak buat kelas. Tak ada seorang pun. Dia tanya balik, dah macam mana fungsi kelas tauhid di masjid tu malam bila ada? Dia bertanya, malam bila kita tauhid ada? Dia tanya orang lain pula. Dia tak nak jawab. Jadi, bukan kata masa makan Allah Ustaz, tauhid ni berat ni, besar ni, macam mana ni nak tu kelas. Dah. Dia tak tertarik pun. Tak tertarik pun. Tapi pembicaraan tazkirah tauhid itu memang tak lepas. Dia tak ada. Tu ke tempat yang dikenali sebagai tempat yang paling makmur, yang paling ramai ahli jemaah. Tapi tak ada. Kena tak ada sungguh.
Sebab tengok dah dia punya skrin jadual dia tak ada. Ada lah macam dia sebulan sekali gitu ada lah. Tak ada lah kata kita tak ada. Tak ada nak jawab. Agama kepala dagang ujiannya adalah bab iman, bab akidah. Jadi kita masih lagi tinggal hak tabi'ah. Macam cerita minggu lepas juga. Tak masuk lagi juga. Bab tabi'ah. Tak masuk lagi. Mana tak boleh lagi lah daripada kita, sifat iradah ni. Tapi kena cukup setahun juga kan bulan 5 tau. Bulan 5. Ni bulan 3, bulan 4. Bulan 5 sungguhlah jadinya. Dah. Nak bicara bab tabi'ah, baru masuk pada dalil sifat iradah. Jadi kita dak tu lagilah. Masih lagi bicara hak berkaitan dengan sifat iradah, bicara lawan kepada sifat iradah. Wallahu a'lam. Kita sekarang ni sifat ni yang kedua tau. Bukan yang ketiga. Berarti kat mana sui? Bukan sunat aba'an. Sunat aba'an yang kedua tau. Ke syarat tasyahud. Syarat tasyahud. Tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Dah minggu lepas tak baca. Tak baca. Tak ada dah. Minggu lepas cari awak tulis situ tu. Tak ada dah. Awak tulisan merah tu. Dia tak mana dah. Kanak-kanak di belakang. Situ kan. Minggu lepas ada. Tak ada dah. Kena buang dah. Ada belakang. Minggu lepas. Minggu lepas bicara bab ni bab kanak-kanak. Ini kitab Hidayatus Sibyan muka surat 19 baris yang ke-8. Baris ke-8 daripada bawah. Baris yang ke-8 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keempat daripada 7 syarat tahiyah akhir. Kita biasa panggil tasyahud akhir. Tahiyah tasyahud. Memperdengar akan dia akan tahiyah akhir kepada diri seseorang. Memperdengar akan dia akan tahiyah akhir kepada diri seseorang. Ini syarat bagi rukun tahiyah akhir. Tiada satu rukun ada syarat-syarat dia. Jadi bicara syarat bagi tiap-tiap rukun inilah bicara fardu ain bab semayang. Bukan hanya bilang rukun 13. Syaratnya pelihara huruf, pelihara kalimah, pelihara tasydid. Pelihara tasydid berkaitan dengan bacaan tahiyah ni. Dia jadi macam Fatihah jugalah. Dia jadi macam Fatihah juga. Fatihah wajib pelihara huruf, wajib pelihara tasydid. Tahiyat akhir pun sama jugalah. Bayangkan kita Fatihah, kita dengar semua orang baca. Alah kalau kita semua berjemaah. Subuh, maghrib, isyak, tu imam pula sedap-sedap. Qori pula. Kita dengar semua. Tapi kalau kita tidak musyafahah dengan guru, adakah Fatihah kita betul?
Dengar sokmo-sokmo. Orang baca kuat dengan comel. Orang baca kuat dengan belagu comel molek-molek adanya. Kita dengar sokmo bacaan Fatihah. Tapi kalau kita tak baca depan guru, betul tak Fatihah kita? Mana apa tu? Tak boleh dengar saja, tak boleh turut saja. Kena perbetulkan di hadapan guru. Tu Fatihah. Dah tak tahiyat akhir. Bila kita dengar orang baca? Tahiyat akhir. Bila kita dengar orang baca? Tak pernah kita dengar orang baca. Baca perlahan masing-masing. Macam mana? Tahiyat akhir itu betul ke tak? Betul ke tak? Kena musyafahah dengan guru. Atau fardu ain ke atas kita. Dak sebut tadi ni, Fatihah duk dengar semua-semua, sedaknya orang duk baca Fatihah, kita dengar, kita turut ke, kita buat apa ke, tapi kalau kita tak perbetulkan di hadapan tu guru, kita baca Fatihah daripada budak lagi. Betul kata, pandai belaka, betul ke tak? Pandai belaka baca Fatihah. Betul ke tak baca? Macam hak cerita tadi lah. Pandai belaka rukun yang kena sebut. Betul ke tak pegangan? Kalau kita kata lagi, baca Yasin. Pandai belaka. Betul ke tak? Yasin tu kira panjang dah. Fatihah. Pandai belaka baca. Tak ada orang pandai orang Islam kita ni. Betul ke tak? Itu bacaan yang kuat. Tahiyat akhir, bacaan masing-masing. Macam mana? Sekali je saya dengar Tok Imam baca tahiyat kuat. Pernah dengar sekali lah. Dia buat kelas fardu ain maghrib depan rumah guru dia lah. Ramai kot. Penuh selipar. Lepas tu, isyak dia berjemaah. Berjemaah betul lah. Bukan berlatih ni. Semayang betul. Semayang betul. Tok Imam dia tu budak jugalah Tok Imam dia tu. Semua baca kuat belaka. Doa iftitah baca kuat, sampai tahiyat akhir pun baca kuat. Ding baru dengar. Tu imam baca kuat belaka. Dia rokok, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kita dengar duk tanah ni. Oh, inilah tu imam hebat ni kata ni. Kita tu imam Fatihah surah je kuat. Habis tunggu disuruh baca kuat. Siapa tahiyat akhir baca kuat? Itulah satu-satu tu imam dalam dunia. Dah maksud saya duk tanah pergi rumah sebelah tu, rumah adik-beradik dia. Ni rumah adik-beradik dia lah, ajar fardu ain kepada budak ramah penuh lipah. Jadi dengar dia sembang isyak tu lah. Isyak. Jadi macam nak pastikan tahiyat akhir kita betul? Ni syarat dia ni. Kena pelihara molek huruf, kalimah, tasydid. Dia jumpa tu guru Quran. Sebab dia acak kali ditolak menjadi imam. Sebab tu imam hak sokmo-sokmo tu mari kurang dah mari sebab dia tak sihat. Dia sihat dia marilah. Dia tak sihat dia tak boleh marilah. Mana tu imam tu tak boleh waktu dah selama ni dah tu maksud tu imam surah. Dia tu imam. Jadi apabila uzur dia tak mari, maka hak tua-tua tu lah. Tua, hak nampak baik warang tu ditolak jadi imam. Jadi apabila ni dia berulang kali ditolak jadi imam, dia pun cari guru Quran. Nak betul Fatihah. Dia cari guru Quran. Dia ngada betul Fatihah. Okey. Lepas tu sudahlah. Guru Quran tu kata, dah tahiyat. Tahiyat kena baca kok dia kata. Dia pula tanya pula guru tu kata, dia mari nak betul Fatihah. Okeylah, betul Fatihah, betul apa semua boleh lah. Tu boleh lah, boleh dah. Fatihah setara tu boleh di imam dah lah. Mana tak berat mana lah. Tak berat mana Fatihah dia tu boleh di imam. Di kisah sudah dah. Mari nak betul Fatihah. Nak perbetulkan bacaan Fatihah. Lepas tu guru Quran kata, dah tahiyat. Tahiyat kena baca juga dia kata. Kena bacalah tahiyat. Nak tahu betul ke tak betul. Ada ni. Lepas tu dia bacalah tahiyat. Lepas tu macam mana tahiyat dia, guru dia kata macam Wallahu'alam lah. Guru dia ayat, tapi makna apa? Guru tu pula yang kena show kan. Takkan nak mari baca Fatihah saja.
Nak edit imam orang ni. Tahiyat macam mana? Oh, dia baca tahiyat. Dia soal pula guru dia. Tahiyat kena juga. Tahiyat kena juga apa? Kena betul lah. Sebab apa? Rukun kauli macam Fatihah. Yang tak pernah dengar orang baca kuat. Kita nak tiru, nak ajuk tak boleh. Nak tiru, nak ajuk tak boleh. Fatihah orang baca kuat, boleh tiru lah ajuk. Pun tak betul kalau tak mengadap dengan guru. Ada ni. Itu atas masing-masing orang ni. Orang ni kena jaga diri masing-masing lah. Mana kewajipan belaka ni. Orang tak nampak belaka ni. Kalau naik dia tu imam, baca Fatihah tu berat, orang pun tegur kemudian. Awak ni, berat Fatihah awak ni. Tapi kalau Fatihah tasyahud, tahiyat dia tak betul, tak ada orang tahu. Tak ada orang tahu. Kita sendirilah. Kalau kita ngaji Quran, kita bukan hanya betul Quran saja. Kita minta depan guru kita nak baca bacaan semayang. Termasuk bacaan-bacaan sunat. Termasuk bacaan-bacaan sunat. Bacaan sunat salah tak batas semayang sebab benda sunat. Tapi nak comel lah walaupun benda sunat. Mana kita baca depan guru termasuk bacaan-bacaan sunat. Kita selama ni bacaan semayang, kita diajar pada masa kita budak-budak sangat. Memang kita daripada budak-budak lagi dah kita diajar bacaan semayang. Kalau masa saya dulunya, sampai ke doa lepas salam tu diajar lengkap. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Allahumma inni a'udzubika min azabil wa fitnatin min azabin nar. Sampai kepada ya muqallibal qulub. Mana ingat doa sebelum salam ni macam sebut tadi lah. Tak sedar bila ingat. Sebab apa? Diajar pada masa budak-budak. Bacaan semayang tu. Jadi kita kena faham lah. Ajar masa budak-budak ni koda budak-budak. Ada ni, ajar pada masa budak-budak, koda budak-budak. Setakat boleh baca. Nak betul, kena betul semula. Ada ni. Nak perbetulkan bacaan, kena perbetulkan semula. Tak boleh nak pakai bacaan semayang yang diajar pada masa budak-budak. Setakat nak suruh kita pandai baca. Ya, tahiyat yang kita pandai baca ni. Budak-budak lah. Kita dah ajar masa budak-budak. Tapi setakat mana guru kita ajar? Sebab itulah dia. Tapi ini atas guru sebenarnya. Sebab tu guru ni walaupun budak-budak sekalipun. Jangan buat ringan. Ada guru dia buat ringan. Alah budak-budak. Tak betul lagi pun tak apa. Biar pandai baca dulu. Nanti dia betul balik kemudian. Jangan buat gitu. Sebab terkadang budak ni, itulah guru terakhir dia yang ajar dia bacaan semayang. Kemungkinan. Guru ni pula dia kata, tak apalah, budak-budak dulu. Nak perbetulkan. Dah budak-budak, nanti dia tua-tua, dia betul lah bacaan. Jangan kata jangan. Mana kita masa budak sekalipun, kita ajar biar betul comel-comel lalu dah. Pegang molek lalu dah. Mudah kita nak betul sebab dia lidah lembut. Tapi terkadang yang mengajar tu sendiri pun tahap untuk ajar pandai baca je. Dia pun tak pandai kalau nak ajar betul mungkin juga. Tapi kalau guru tu lebih mursyid, dia pandai membetulkan bacaan, kena perbetulkan awal-awal. Jangan khir budak. Perbetulkan nanti kemudian. Jangan. Sebut tadilah kemungkinan hak dia belajar tu lah kali terakhir. Siapa ketua, bacaan kita ajar tu lah dia bawa dalam semayang dia. Kena comel lalu. Sebutan biar comel lalu. Huruf kena jaga molek. Tasydid biar comel molek. Kalau kemudian tu dia belajar pula, alhamdulillah. Kalau tak belajar, macam mana nak melengkapkan syarat tahiyat akhir rukun kauli. Keempatnya, memperdengarkan akan dia akan tahiyat akhir kepada dirinya. Baca kena dengar di telinga. Ni kita maklumlah. Takbir ihram sama, Fatihah sama, tahiyat akhir sama, selawat atas Nabi SAW selepas tahiyat akhir pun sama,
Salam pun sama. 5 rukun kauli ni wajib dengar di telinga. Barulah sah bacaan rukun kauli. Dengar di telinga. Bukan hanya setakat gerak bibir mulut, suara tidak keluar, maka tidak melengkapkan syarat untuk sah rukun kauli. Maknanya ni tayat akhir ni. Kelima-lima rukun kauli sama je syarat dia. Kena dengar di telinga masing-masing. Mana baca tu kena keluar bunyi. Ada ni. Dengar di telinga masing-masing ni, telinga hak normal lah. Telinga hak asal. Telinga hak normal. Kalau telinga ni tua-tua ni agak berat sikit, telinga kurang molek, dia baca seumpama tu tak dengar. Tapi kalau dulu macam comel dengar, hukum dengar dah. Hukum dengar dah. Jangan bertambah kuat. Haji kenapa Haji baca dalam sembahyang ni kuat je ni? Allah, kalau baca macam dulu telinga tak dengar. Dari gitu. Tak ada gitu, dia ke dengar ni, dengar kira telinga hak normal. Kira kepada suasana yang tenang. Kalau suasana bising, contohnya hujan. Contohnya hujan, jadi bising, air hujan atas-atas tu. Kita baca dengan sekadar biasa tu, tak dengar dah lah sebab bising. Hukum dengar dah. Jangan duk berlawang pula. Berlawang dengan suara hujan tu. Tayat akhir, kuat bunyi. Kenapa kamu ni? Tu tak dengar atas bising. Baca tak dengar dari telinga. Kuat suara. Dah. Dengar kira-kira pendengaran yang normal dalam suasana yang tenang. Dengar. Mana keluar suara sedikit. Jangan kuat. Kalau keluar suara tu jadi kuat pula, hukumnya makruh. Ganggu orang sebelah, hukumnya haram. Pada ni. Kuat, tapi orang sebelah tidak terganggu. Hukumnya makruh. Orang sebelah terganggu, hukumnya haram. Ini jaga pula situ. Cuma sekarang ni, kalau duduk sebelah-sebelah orang sekarang, tak bunyi suara. Dah. Bukan. Dengar telinga. Telinga dia dengan telinga kita ni sejengkal je. Ada ni sebab kita duduk sebelah dia. Faham? Kalau telinga dia dengar, kita pun dengar juga sosek-sosek. Tahu? Sekarang ni tak. Senyap je. Bibir mulut bergerak, tapi suara tak keluar. Ramai orang seumpama ni sekarang. Ramai. Ada ni. Bibir mulut dia bergerak bacaan semayang. Tapi suara tak keluar. Kalau suara keluar, kita duduk sebelah, kita akan bunyi soksek bunyi. Sebab kalau kita ngaji, tempat macam pondok, ketika Tok Imam selesai baca Fatihah kuat, makmum baca Fatihah belakang ramai ni, Tok Imam tak baca lagi pesurah, Tok Imam diam dulu. Kita boleh bunyi down, tak down. Bunyi pada bukan bunyi kuat. Tapi dah ni sikit punya apa? Bukan panggil down. Down ke panggil? Down ke tau? Down. Tahu tu. Sama Kelantan pun down juga. Tahu? So, down. Ya, dia bunyi. Lama-lama dia pun hilang. Habis. Tu pun baca surah. Mana dia berang. Ke down ke berang tulis je tau. Tulis je tau. Down se berang se. Dah bukan suara apabila keluar sikit-sikit seorang. Sikit-sikit suara tapi dah ramai. Berang lah bunyi. Lama-lama dia pun pelan. Senyap. Tapi kalau kok kapung learning tak ada. Sebab ramai orang kita semayang, dia membaca bacaan semayang hanya bergerak bibir mulut sahaja, suara tidak dikeluarkan. Ni tak ada syarat. Lepas tu macam mana tu?
Di mazhab Hanafi Maliki memada dengan hamsun. Bergerak bibir mulut, suara tak keluar. Memada dah bacaan dalam sembahyang. Tak ada cara dia lah. Sebab, dia ni sembahyang tak dengar suara ni. Biar ke dia lah. Biar ke dia. Mazhab Syafi'i wajib memperdengarkan akan diri. Mazhab Maliki dah hamsun dipanggil. Gerak bibir mulut, suara tak keluar. Sah dah bacaan. Itu mazhab Maliki. Bukan kita nak pakai mazhab Maliki. Kita tak mahu serabut hal orang. Benda tu benda khilaf. Ada ulama kata, biar ke dia lah. Dah dipandang dah mazhab Maliki, biar ke dia lah. Biar ke dia lah. Tidak, serabut kita duk mikir. Nak kena tegur Mak Haji sebelah ni. Dia baca suara tak keluar, nak tegur macam mana. Mak Haji ni bekeng ni. Dah sudah serabut, biar ke dia lah. Dah bukan. Benda-benda gini ni bukan apa. Nak lepas kita dengan dia. Mereka duduk serabut pula hadiah. Dah apalah. Kalau dia baca setakat gok bibir mulut saja, linga tak dengar, mazhab Maliki sah. Gitu je lah. Tapi sekarang memang banyak, ramai yang seumpama tu. Dia membaca, tetapi suara tidak keluar. Dia kena keluar suara, dengar di telinga, pendengaran yang normal, suasana yang tenang, kena jaga pula. Jangan terlebih kuat. Terlebih kuat jadi makruh, ganggu sebelah, hukumnya haram. Ini syarat rukun qauli. Bacaan sunat pun sama. Bacaan sunat, nak dapat pahala bacaan sunat, nak dapat pahala doa iftitah, nak dapat pahala surah, nak dapat pahala tasbih la rukuk sujud, nak dapat pahala tahiyat awal hak sunat tu, kena dengar di telinga, baru dapat pahala. Ni hak rukun qauli, wajib dengar di telinga. Hak bacaan-bacaan sunat qauli, sunat bacaan, kena dengar di telinga untuk dapat pahala sunat bacaan. Kelimanya, ketiadaan memaling akan dia akan tahiyah bagi lainnya lain tahiyah. Wallahu a'lam. Ini kitab Minhajul Abidin, muka surat 8 baris yang kedua daripada bawah. Muka surat 8 baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan firman-Nya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Artinya, sesungguhnya segala pemberian ini adalah untuk kamu semua sebagai ganjaran, yakni balasan, dan adalah usaha amal kamu semua di dunia, diterima dan dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sambungan ayat membicarakan berkaitan dengan ibadah. Sekarang ini penekanan, permulaan bicara adalah ibadah. Minhajul Abidin. Perjalanan bagi orang yang beribadah. Jadi bicara bab ibadah. Ibadah permulaannya samaratul ilmi. Ibadah hasilan daripada ilmu. Baru dipanggil ibadah. Tapi ilmu tak panggil ibadah.
Jadi ilmu dan ibadah inilah bahagian orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dan ibadah inilah jalan yang ditempuhi oleh orang mukmin yang bertakwa. Orang mukmin yang bertakwa, ilmu dan ibadah. Dan ilmu ibadah ni matlamat orang yang mempunyai himmah yang tinggi, yang mencari ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dan ibadah jalan kebahagiaan yang kekal abadi dan jalan yang menyampaikan ke syurga. Jalan kekal abadi, mati dalam iman. Mana jalan dia? Ibadah yang hasil daripada ilmu. Nak dapat kebahagiaan yang kekal abadi syurga Allah, jalannya ibadah yang disertakan dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak dipanggil ibadah. Tanpa ilmu tidak dipanggil ibadah. Tapi antara ilmu dan ibadah ni tidak boleh bercerai tanggal. Ilmu, ibadah dia sekali. Nanti dia akan bicara bab ilmu ibadah ni diumpamakan dengan dua permata. Dua perkara yang paling mahal dalam agama, ilmu dan ibadah. Kerana ilmu ibadah ni lah diutuskan Rasul, kata Imam Ghazali. Kerana ilmu ibadah ni diturunkan kitab-kitab daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang mengajar penekanannya ilmu dan ibadah. Orang yang menasihati, nasihat ilmu dan ibadah. Orang yang fikir ilmu dan ibadah. Nasihat, ilmu dan ibadah. Kena dua tu. Itu nasihat yang sebenar. Kalau nasihat hanya wa'amah je, tanpa nasihat ilmu, itu bukan nasihat yang sebenar. Dia kata, orang yang mengajar, penekanan ilmu dan ibadah. Orang yang menasihat pun, penekanan ilmu dan ibadah. Orang nak dakwah orang ni. Orang nak dakwah kepada agama, nak seru, ilmu dan ibadah. Fikir, ilmu dan ibadah. Maka dia kata, jangan bersibuk melainkan untuk ilmu dan ibadah. Apa kerjaan dunia, jangan buat sibuk melainkan ilmu dan ibadah. Sibuk ilmu ibadah. Dah kita duduk kerja siang malam tu sibuk, kita bekerja siang malam. Apabila kita cukup belanja apa semua, keluarga kita fokus kita kerana ilmu dan ibadah. Bukan kita bekerja kerana nak bermewah-mewah, tidak. Kita nak bekerja biar duit cukup belanja, kita nak belajar, kita nak buat amal, anak kita pun nak suruh belajar, nak suruh buat amal. Tu je. Mana kita kerja penat-penat, matlamat kita ilmu dan ibadah. Jangan faham, Imam Ghazali kata, jangan kamu berpenat melainkan untuk dua ni, ilmu ibadah. Jangan duk kerja lah. Imam Ghazali suruh belajar dengan amal je. Lepas tu, nak belajar nak buat amal, kalau tak ada belanja. Jadi makna apa sekalipun fikiran kitanya, kita buat kerja apa pun, apa yang kita buat, matlamat kita akhirat. Akhirat tu jalan di ilmu dan ibadah. Kan kita ni tentang kehidupan kita, matlamat akhirat. Matlamat kita syurga. Kita hidup ni matlamat kita syurga. Kita berkeluarga, matlamat kita syurga. Kita bekerja, matlamat kita syurga. Jalan syurga dia ilmu dan ibadah. Jadi kita sibuk segala-gala tu, matlamat kita ilmu dan ibadah, iaitu jalan syurga. Tapi antara dua permata ilmu dan ibadah, Majlis kata yang paling afdal, yang paling utama ilmu. Dua permata ni sama mahal. Tapi mahal tak mahal dua permata pun tak sama harga. Ada ni, permata mahal belaka. Tapi antara dua permata yang mahal, mana hak paling mahal? Hak paling mahalnya adalah ilmu. Yang wajib didahulukan atas ibadah. Ada ni. Ilmu yang wajib didahulukan atas ibadah. Pokoknya fardhu-ain tauhid, pekor tasawuf. Hak duk belajar sekolah tu, fardhu-ain dah. Tapi asas budak-budak sangat. Asas awal. Tengah pun tak siapa. Sah kena selesai fardhu-ain tauhid, pekor tasawuf. Asas di permulaan, muka jalan barunya. Tengah jalan pun tak siapa lagi. Hak di sekolah tu.
Orang yang ada ilmu tanpa beribadah tetap dipanggil berilmu, tapi ilmu yang tak beri manfaat. Tetapi orang yang beribadah tanpa ilmu tak panggil ibadah hawa-hawa. Orang berilmu tetapi tidak beramal tetap dipanggil orang berilmu tapi tidak bermanfaat pada masa tu. Mudah-mudahan bermanfaat kemudian. Orang beribadah tanpa ilmu, masa tu ke, masa akan datang ke, tak ada ibadat. Orang berilmu tidak beramal. Pada masa tu ilmu tidak bermanfaat. Tapi insya-Allah pada masa akan datang, dia beramal dengan ilmu dia tu. Bermanfaatlah. Tapi kalau orang beramal tanpa ilmu, masa tu pun tidak dikira. Pada masa akan datang, pah ke bila-bila pun amal dia tidak akan diterima tanpa ilmu. Kemudian ilmu apa tanpa beramal? Ilmu apa tanpa beramal? Ilmu tauhid. Belajar tapi tidak berpegang. Tidak. Itu macam mana? Ilmu tauhid kita belajar. Allah ada, Allah sedia, Allah kekal. Belajar saja je, tidak berpegang. Ada? Tak ada. Hak ni. Kalau ada ilmu tidak beramal, masuk neraka lebih dahulu daripada penyembah berhala. Mana ilmu bab iman, bab akidah? Dia ada ilmu tidak berpegang. Kafir dia dengan ilmu. Orang semua berhala, kafir dia dengan jahil. Mana masuk neraka dahulu? Masuk neraka orang kafir dengan ilmu tu lah. Lebih dahulu daripada orang penyembah berhala yang kafir dengan jahil. Itu je lah. Kalau tak beramal dengan ilmu yang lain, masuk neraka. Tetapi tidak akan mendahului penyembah berhala. Contoh macam mana? Ada ilmu tidak beramal. Contoh. Ilmu kita ada. Tengok perkara ni haram. Jangan tengok. Tengok juga. Dia panggil apa? Tak beramal. Tak beramal. Lepas tu masuk neraka dulu semua berhala. Tak. Orang yang mengumpat. Dia ada ilmu tak bahawa mengumpat tu haram? Ada. Dia beramal ke tak dengan tinggal mengumpat? Tak beramal. Dia mengumpat. Oh, kamu ada ilmu tak beramal. Masuk neraka dahulu penyembah berhala. Penyembah berhala tu kafir. Orang mengumpat tak kafir. Takkanlah masuk neraka dulu penyembah berhala. Kawan kadang-kadang kan. Awak belajar banyak-banyak, sempat tak beramal. Nanti tak sempat beramal masuk neraka dahulu dia punya berhala. Kena cerita ke dia. Ilmu mana yang tak beramal masuk neraka berhala ni? Ilmu bab iman, bab akidah. Tahu tidak beriman. Kafir dengan ilmu. Penyembah berhala, kafir dengan jahil. Contoh-contoh. Orang perempuan yang dedah aurah, kepala tak tudung tu. Dia tahu tak wajib tudung kepala? Ada orang Islam kita, tudung kepala wajib, bukan sunat. Ada jahil gitu. Semua tahu belaka kan. Tapi dia tidak beramal dengan bahawa dia tidak tutup aurat. Neraka lah kalau Allah tidak ampuni. Tetapi tidak akan mendahului neraka daripada penyembah berhala yang kafir. Ada ni. Jadi bab ilmu bab tauhid orang beramal, bab fiqh orang beramal juga. Dia belajar bab taharah, dia akan beramal bab taharah, dia jaga molek bab taharah. Belajar bab syarat semayang, dia beramal dengan ilmu dia. Orang belajar bab baca Quran, dia akan beramal dengan ilmu Quran dia. Ke mana? Dia pandai Quran. Hari tu nak baca pelik, nak baca salah ini sekali. Ada? Oh tu nyanyuk dah tu. Dan sekarang dia belajar Quran. Time dia baca beramal lah. Tapi tak ni. Hari ni nak baca luar biasa. Mana pula makcik? Nak baca tak mau ikut ilmu. Nak baca dengan ikut jahil. Tu rasa dahi. Makcik nak makan ubat ni. Kena nak makan ubat dulu. Pasti orang beramal. Ada ilmu pasti beramal. Hak nak ke mujahadahnya ilmu tasawuf. Tahu ikhlas. Sabar, syukur, redha, tawakul. Semua ada di hati. Tahu, riya, ujub, takabur, hasad, dosa besar. Bersih tak daripada hati. Hati nak kena mujahadah. Ada ni. Mana ilmu
Tidak beramal, tetap panggil berilmu. Mudah-mudahan dia akan beramal kemudian. Jadi ilmu ibadah, ilmu hak nombor 1. Nah, barulah ibadah serta ilmu tu dipanggil amal ibadah. Nak cerita hak kedudukan berkaitan amal ibadah pula ni. Dan firman-Nya Allah Taala, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Artinya sesungguhnya segala pemberian ini ni yakni nikmat syurga. Nikmat syurga. Sesungguhnya segala pemberian ini yakni naimul jannah. Nikmat syurga. Naimul jannah, nikmat syurga. Adalah untuk kamu semua sebagai ganjaran. Yakni balasan dan adalah usaha amal kamu semua di dunia. Diterima dan dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadah kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mashkura. Mashkura makna disyukurkan, dengan makna diterima oleh Allah dan diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mashkura ni yang disyukurkan, yakni yang diterima oleh Allah dan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni cerita bab amal ibadah ni. Jadi bab pemberian ini, nikmat syurga ni mari mana ni? Balasan atas usaha amal ibadah yang dilakukan di atas dunia, yang diterima, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kedudukan ilmu ni, kedudukan amal ibadah. Dengan amal ibadah ni baru dapat pembalasan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut wa kana sa'yukum, dan adalah usaha amal kamu semua di dunia. Sa'yukum, usaha kamu. Sa'yukum, usaha kamu atas dunia. Sebab tu kalau balik pada akidah wajib berpegang. Wa amal ibadah ni usaha kita. Ikhtiar dan usaha. Apa ni? Dan adalah usaha amal kamu. Usaha kamu atas dunia tu. Tuan terima, tuan redha, kamu dapat balasan nikmat syurga. Tapi ayat ni sebut usaha kamu. Sebab tu wajib berpegang. Kita sebagai hamba ada ikhtiar dan usaha. Sebab amal ibadah atas dunia tu usaha kamu. Diterima dia dari Allah, maka kamu dapatlah pemberian, yakni nikmat syurga. Jadi beribadah, ayat yang terdahulunya Allah perintah fa'budun, maka beribadah oleh kamu akan daku. Ayat yang kedua ni pula dapat balasan syurga ni adalah kerana usaha kamu, amal ibadah kamu di dunia diterima, diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapatlah nikmat syurga. Tapi tetap ayat menceritakan bahawa usaha kamu dijaga molek. Walaupun hakikinya hak Tuhan belaka. Hakikinya hak Tuhan belaka. Hak ayat yang terdahulunya wa ana rabbukum fa'budun, dan aku ni Allah Ta'ala Tuhan kamu. Allah Tuhan makna apa? Maknanya hak Tuhan belaka. Ada ni. Beriman ke, buat taat ke, hak Tuhan belaka sebab Allah Rabb, Allah Tuhan. Fa'budun, maka sembah oleh kamu, beribadah oleh kamu akan daku. Hak Tuhan belaka tapi Allah perintah kita beribadah akan Allah, berarti kita ada peranan namanya ikhtiar usaha. Sini ayat yang kedua ni memang wa kana sa'yukum, dan adalah usaha kamu atas dunia. Ibadah kamu atas dunia mashkura, diterima, diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dapat balasan
pemberian iaitu nikmat-nikmat di syurga. Tapi kena ingat baik dah tu. Quran sebut macam mana. Nak kena jaga. Tapi jangan lupa asas. Asas kitanya sekalian qada qada. Sebab sekarang ni hak asas tapak rukun iman yang keenam tu tidak dipegang. Asas tapak rukun iman yang keenam tu tidak dipegang. Sekalian qada qada tu tak ada. Lagi pada ikhtiar usaha hak hamba mutlak, bukan hak Tuhan. Saya pernah dapat soalan panjang daripada orang berpangkat di KL lah. Datuk orang yang dalam bidang sains ni orang berkenaan lah. Ustaz, saya pegang macam Ustaz kata, sekalian qada qada. Saya pegang sekalian qada qada. Tapi takkan ikhtiar usaha kita pun qada qada juga. Jadi kata penipal kita pula. Dok sekarang sekalian qada qada saya pegang dok. Sekalian qada qada saya pegang dok. Mula-mulanya takkan awak jahat qada qada juga. Tadi kata sekalian. Yang kedua pula sekalian saya pegang dah Ustaz tapi takkan ikhtiar usaha kita pun qada qada. Ada. Kok mana jadi? Dok bayangkan kalau ikhtiar usaha kita bukan qada qada. Ni kita usaha belakang ni kita sepanjang masa ni kita usaha lah ni. Ada ni. Kita memilih, kita pun buat, kita duduk. Kita duduk ni perbuatan kita ni. Kita duduk ni perbuatan kita. Ada ni. Bila kita tak ada perbuatan. Tak ada perbuatan tu lena lah. Lena tu duduk macam mana? Kelong. Tekuk je tu. Kelong. Kelong pun. Kelong ada. Kelong lah jawapan dia. Dah kepala tegak atas ni, kita buat lah ni. Bila tak ada usaha, lena sahaja, kelong tekuk. Kelong. Tapi kalau budak, terbalik belakang kalau budak. Kalau budak kok, terbalik ke belakang lah. Sebab apa? Tak ada usaha dah. Jadi kita duduk betul tubuh ni, inilah perbuatan kita. Inilah usaha kita. Kalau usaha kita bukan qada qada, dah mana qada qadanya? Kita usaha duduk, nanti kita usaha bangun, kita melangkah, kita masuk dalam kereta, siapa di rumah, usaha kita belaka. Lepas tu kalau usaha kita bukan qada qada, dah qada qada mana? Tak ada qada qada. Kita hanya wajib berpegang ada ikhtiar usaha sebab contoh ayat ni lah. Wa kana sa'yukum, dan adalah usaha kamu atas dunia wa amal ibadat. Usaha kamu tu diterima, dihargai, diradai oleh Allah, maka dapatlah pemberian nikmat syurga daripada amal ibadah yang kamu usahakan atas dunia. Kamu usahakan. Macam ayat kita duk baca dalam wirid tu nah. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat tu nah. Balasan baik bagi seseorang yang melakukan kebaikan dan balasan buruk atas seseorang apabila berusaha melakukan kejahatan. Baik ke jahat ke, usaha seseorang buat baik dapat balasan baik. Usaha baik dia tu. Usaha buat jahat dapat balasan buruk. Usaha jahat dia tu. Kenapa ni? Usaha hamba, usaha seseorang. Oleh kerana ayat ni lah kita berpegang, kita ada usaha walaupun hakikinya bukan pun. Hakikinya qada-qada. Tu sahaja. Kita berpegang. Ingatan di hati kita tak ada qada-qada tu. Ingatan di hati kita, kita memilih, kita buat, kita memilih, kita buat. Itu ingatan di hati kita. Tapi pegangan kitanya kemah. Sekalian qada-qada termasuk ikhtiar usaha hamba yang kita wajib berpegang. Hamba dia itu tetap qada qada. Sebab apa? Quran. Wa kana sa'yukum mashkura, dan adalah usaha kamu, amal ibadah yang kamu usahakan pada dunia diterima oleh Allah
diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak dapat balasan syurga adalah kena usahakan melakukan amal ibadah yang diterima, yang dihargai, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbalik kita pada perkara ibadah. Bila kita, kata Imam Ghazali, tilik padanya dan perhati jalannya jalan ibadah daripada awal hingga matlamatnya, akhirnya iaitu kebahagiaan hampir diri kepada Allah yang diceritakan oleh para penempuh jalannya, maka tiba-tiba ia ibadah adalah jalan yang amat sukar dan jalan yang banyak halangan dan yang payah dan yang sangat jauh perjalanannya dan sangat berbahaya dan banyak rintangan dan halangan dan jalan yang banyak kecelakaan dan bengkok-bengkok, banyak seteru dan penyambung dan sunyi sepi daripada ada kawan menemaninya. Oh, panjang. Ibadat ni bukan semudah kita cerita. Perjalanan dia panjang, banyak perkara yang menyebabkan jadi halangan yang membatalkan ibadah. Banyak perkara pula. Nak sapa kepada matlamat, mati dalam keadaan beriman dan beramal soleh. Sebab itulah nak jalan ibadat kena belajar betul benar. Wak kerja dunia tu pun belajar betul benar dah. Wak kerja ibadat sembah Allah ni belajar kekal-kekal. Kita buat kerja dunia, belajar suku sembang. Ada suku sembang. Saya pandai dah sebut tu. Belajar suku sembang, belajar siang malam untuk berjaya kerja dunia. Ni kerja ibadat, kerja akhirat ni. Lagilah kena belajar betul-betul. Hak ibadat yang sebenar-benar nak mengharapkan balasan syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.